Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik tingkatan 5. Okey, jadi jom kita teruskan berkenaan konsep transformasi kita iaitu pembesaran. Jadi kita dah faham objek dan image. Okey, kita dah faham pemaksud serupa. Sekarang kita nak masuk kepada permainan bentuk dia. Okey, jadi bila main permainan bentuk dia, bentuk yang pertama ataupun komponen bentuk yang pertama yang kita kena tahu adalah dipanggil pusat pembesaran. Bukan pusat rekreasi ke pusat apa ke pusat membeli tapi pusat pembesaran. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris ini merujuk kepada center of enlargement. Okey, merujuk kepada center of enlargement. Okey, apa yang dimaksudkan punca ni? Dia adalah punca kepada transformasi pembesaran. Dari mana datangnya nak besarkan benda tu atau dari mana datang nak kecilkan benda tu, dia datang daripada satu punca. Okay, so macam mana kita nak dapatkan punca ni? Kita sambungkan ataupun kita connectkan point antara objek dan image. Antara point objek dan point image kita sambungkan dia. Okay, kita sambungkan dia kat mana titik persilangan, kat mana titik yang dia bertemu. Kat situ yang dia bertemu, itulah titik pembesaran dia, pusat pembesaran. Okey, dan kita bila sebut nama pusat ini merujuk kepada koordinat. Mestilah merujuk kepada koordinat. So bila koordinat kita ada koordinat apa ni bahasa Inggeris bahasa Melayu. Okey. Okey, tak kisahlah. Rasa dia faham kot maksud koordinat di sini merujuk kepada x dan y. Okey, alright, kena fahamkan dia adalah x dan y. Jom kita tengok contoh di sini iaitu kita ada PQR dan kita ada PQR di sebelah kanan. Okay, yang mana objek, yang mana image. Jadi terang-terang yang mana tak ada prime tu bukan image. Di sini adalah merujuk kepada objek. Dan di sebelah kanan merujuk kepada image. Okay, so apa benda yang kita kena buat dan macam mana kita nak buat satu persatu di sini adalah kita connectkan point antara image dan objek. Kita sambungkan point. Jadi antara P prime dengan P, sambungkan point dia. Okey, boleh buat titik-titik bertindih ke apa ke, boleh buat titik-titik tapi pakai pembaris lah. Okey, alright, cikgu tak pakai pembaris di sini. Jadi boleh connectkan, sambungkan point di sini. Dah settlekan, pastikan pakai pembaris yang okay, nampak garisan cikgu tak pembaris ni tapi tak apa. Kita tengok Q pula, Q dengan Q prime. Q dengan Q prime sambungkan dia. Okey, sambungkan dia. So bila sambungkan akan ada satu titik persilangan di sini. Ada dua line pun dah cukup dah. Kita ada lagi tiga titik. Kita ada lagi satu titik, itu titik R. Okay. Tapi titik R ni penting ke? Okay. Actually, boleh. Tak kata tak penting. Okay. Tapi dia boleh pakai. Sebab apa? Untuk dapatkan titik persilangan, dua line pun dah cukup dah. So, ini adalah titik persilangan dia. So, yang mana titik persilangan? Itu yang disebut sebagai pusat pembesaran. Okey, tapi cikgu dah lukis cantik-cantik di bawah ini. Okey, cikgu dah lukis cantik-cantik di sini. Kita nampak bila dah lukis cantik-cantik, kita nampak ada satu titik pembesaran di sini. Inilah disebut sebagai titik pembesaran. Okay, of course lah kena pakai pembaris. Actually, dua line pun dah cukup. Kalau lepas ni tak nak pakai R pun boleh. Lepas ni nak pakai Q dengan R pun boleh. Nak pakai line P dengan R pun boleh. Yang penting kena ada dua line. Minimum dua line. Okay. Macam mana pula? Bila sebut sebagai titik, macam saya cakap, titik ni kena pakai koordinat. Okay. Jadi selalunya dia disebut di dalam graf. Disebut dalam graf. So bila ada graf ni kita ada paksi lah, paksi Y, paksi X, dan kita ada nilai di sini sebagai kosong. Ini dia punya skala dia, ni 1, ni 2 dan sebagainya. Ni contoh ni 1, ni 2, di sebelah kiri negatif dan sebagainya. Okey, dia bergantung kepada skala lah. Okey, tapi daripada sini macam mana kita nak buat? Sama juga, pastikan dapat dua point pun, dapat dua line tu, connectkan dua line, dapat titik persilangan, itu pun dah cukup. Kita nampak apa yang saya nak buat di sini, saya ambil point antara D dengan D. Okey, daripada sini saya nampak yang kecil ni image. Yang kecil ni image. Sebab apa? Dia ada D prime. Tapi yang besar ni objek. So saya connectkan sajalah D dengan D. Okey, macam mana? Pakai pembaris. Cikgu tak boleh pakai pembaris di sini. Bolehlah ibaratkan macam tu. So line dia macam tu. Kemudian mungkin kalau nak pakai A mungkin susah kan, sebab jarak A dengan A prime lepas tu dengan line D tu macam CP-CP je. Pakailah line C. Okey, pakai line C di sini, kita nampak line C dia bentuk macam tu. So theoretically
kita punya point akan bertemu di sini. Itu adalah pusat pembesaran. Tapi jangan risau, cikgu dah lukis cantik-cantik. Ini adalah pusat pembesaran dia. Macam cikgu cakap, tak perlu pun. Tak perlu semua point. 2 line jadilah. Okay? Kalau cikgu padam line B di sini pun tak menjadi masalah. Still, dia adalah merujuk kepada titik pembesaran. Tapi tak kisah mana-mana cikgu cakap, tak kisah yang pasti dapat titik persilangan di situ. Dan di sinilah kita dapat punca pembesaran dan tulis koordinat dia. Daripada koordinat ni kita kena tengok dia punya skala lah. Kalau skala dia negatif 2, negatif 4, negatif 6, kena tengok lah. Tapi daripada sini merujuk pada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan di sini merujuk negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Itulah koordinat pusat pembesaran dia adalah negatif 3 dan negatif 4. Okay? Jadi itu sahaja konsep yang kena faham satu persatu dahulu. Kita dah faham objek image, dah faham konsep serupa, dah faham pusat pembesaran. Kita teruskan kepada perkara yang seterusnya di video akan datang. Okey? Jadi itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi.